Another one. Lagi satu. Episod kali ini, kru aksi ikan Malaysia telah mengunjungi muara sungai di Bagan Lalang yang terletak berdekatan Pekan Sepang, Selangor. Ianya terletak tidak jauh dari Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau berkereta, hanya memakan masa selama 1.5 jam sahaja. Kalau saudara yang daripada Kuala Lumpur tu, saudara perlulah melalui lebuh raya Ilit dan keluar di tol KLIA. Lepas tu, teruskan perjalanan menghala ke Pekan Sepang melalui Jalan Lama. Setibanya di Pekan Sepang, ikut ajalah papan tanda menuju ke Sungai Pelik. Kalau dari Sungai Pelik ni ke Bagan Lalang, tak jauh saudara. Hanya memerlukan masa selama 10 ke 15 minit sahaja untuk sampai. Ketika tiba di sini, kami tertarik melihat aktiviti penduduk tempatan yang sedang mencari sesuatu di tepi pantai. Waktu ni air sedang surut. Sekali tengok punya tengok, apabila kami dekati, rupa-rupanya mereka sedang mencari siput dan kepah. Bagi yang nak sangat tengok aktiviti seperti ni, bolehlah singgah di sini. Tapi awas saudara, saudara perlulah berhati-hati dan waspada dengan pasang surut air di sini. Kali ni kami menginap di chalet Persatuan Nelayan Bagan Lalang. Chalet ni sangat strategik dan menarik kerana kedudukannya betul-betul terletak di tepi pantai. Dengan biliknya yang selesa, dilengkapi penghawa dingin dan televisyen. Dahlah begitu, restoran dan kedai runcit pun dekat. Jadi, tak adalah sebarang masalah jika ingin menjamu selera dan membeli barangan keperluan. Untuk trip memancing kali ini, ikan yang kami buru ialah siakap. Ikan yang unik dan terkenal dengan kekuatannya ni dikatakan baru nak memulakan musim galaknya pada masa ini. Sebab itulah kami bergegas ke sini saudara, supaya tak kempunanlah nanti untuk merasa kehebatan tarikannya. Air dijangka akan mula pasang kira-kira pukul 4 petang. Jadi sempat lagilah untuk kami menyiapkan set memancing yang sesuai untuk memburunya nanti. Untuk pengetahuan saudara, teknik memancing yang kami akan gunakan ialah tundaan dan mengilat gewang. Teknik ini merupakan cara yang lebih efektif kerana siakap merupakan ikan pemangsa dan peratah gewang. Perjalanan dari chalet ke jeti di tebing Sungai Sepang besar hanya mengambil masa 5 minit sahaja. Ketika kami tiba, air masih menyungsung surut. Paras air di jeti agak tinggi. Mungkin sukar juga nak turun ke bot nanti. Sebelum keluar memancing tu, eloklah pakai lotion sunblock supaya dapat melindungi panas matahari dan sinar UV yang membahayakan kulit kita ni.
dan boleh mendatangkan kanser tau saudara. Kita tengok tu, seorang pemancing sedang menarik ikan. Tapi agak-agaknya lah kan, ikan apa tu ya? Alamak, sekali dapat ikan senangin lah. Ish, ikan ni bukannya senang untuk dipancing saudara. Ikan senangin ni merupakan ikan muara yang paling mahal di pasaran. Kalau nak tahu, isinya lembut dan memang enak kita makan. Pemancing ni menggunakan umpan ikan selangat untuk memancingnya. Untuk memancing di muara sungai ni, harapan untuk mendapatkan siakap hanya sekadar 50-50. Banyak faktor yang perlu diambil kira, seperti kejernihan airnya, hujan, pasang surut dan musim galak ia memakan umpan. Inilah yang merupakan ujian yang paling besar untuk kami. Peratus untuk mendapatkannya tidaklah seperti memancing di laut. Pemandu bot berpengalaman memancing siakap juga antara penyumbang kejayaan trip memancing di muara ini. Di sini dengan jelas dapat kita lihat, hutan bakau yang menyeliputi tebing sungai ini memanglah merupakan habitat semula jadi ikan di muara seperti siakap dan siakap merah. Pokok bakau ni saudara, selain menjadi ejen penghalang hakisan air, akar-akarnya pula yang membenam tebing sungai boleh dijadikan lokasi perlindungan anak-anak ikan dari dikejar oleh ikan pemangsa. Sebaik saja kami keluar dari jeti, tundaan gewang dimulakan. Kelajuan yang sesuai untuk menunda gewang di muara sungai ni adalah sekitar 1 knot sejam. Bot kami dikemudi ke arah hulu menyiring tebing sungai. Kedalaman air yang macam ni saudara, memanglah sangat sesuai untuk menggunakan gewang selaman sedalam 2 ke 3 meter. Taktik mengelak gewang digunakan kerana ianya lebih cepat untuk sampai ke arah kumpulan ikan tersebut. Naik lenguh tangan kami ni membaling, tapi satu sambaran pun tak ada. Ketika menyambung kembali tundaan gewang di hulu, kami merasakan ada sesuatu yang tak kena. Kami lihat di permukaan air kelihatan mekanisme berwarna putih seperti keladak. Ianya tersebar ke seluruh kawasan sungai. Lepas tu pula, kami terlihat ada objek terapung di celah pokok bakau. Bila kami dekati, rupa-rupanya bangkai siakap. Bukan seekor saudara, tapi banyak yang kami lihat. Macam-macam saiz lah yang ada. Tapi semuanya ikan dari jenis yang sama. Apa dah jadi ni? Ini satu pertanian tak baik ni. Dah lembik dah. Dah bau dah. Air bau tu kata dia. Kenapa boleh jadi macam ni ya? Patutlah penghuni muara ni semua sepi. Lah, air tercemar rupanya. Kalau saudara nak tahu, keladak yang berwarna putih yang kami lihat tadi tu sebenarnya adalah sisa buangan kapur dari kolam udang bersebelahan sungai. Setiap kali kolam udang dicuci, air kapur akan dilepaskan kembali ke dalam sungai menyebabkan ianya tercemar. Bangkai siakap yang kami temui tadi tu datangnya dari sangkar ternakan yang banyak terdapat di tebing sungai. Kita cari ni lah, kita senangin lah. Memang kami kecewa. Dengan kecewa,
sakit hati dan macam-macam lagi lah perasaan yang timbul bila melihat sungai ini tercemar. Seperti yang kita tahu, dekat mana-mana tempat, di merata tempat di seluruh negara, slogan yang banyak terpampang ialah cintailah sungai kita. Oleh kerana dah tak ada can nak dapat siakap, menyebabkan kami beralih ke pintu Kuala. Lokasi di pintu Kuala ni merupakan sebuah rumah api yang telah roboh. Menurut pemandu bot yang kami panggil Iban, lokasi ni merupakan kawasan siakap dan ikan talang. Bila air mati atau arus perlahan, lokasi ni memang menjadi tumpuan para pemancing. Udang hidup kami jadikan umpan untuk menduga selera ikan di sini. Umpan udang hidup ni kami baling ke arah struktur tinggalan rumah api. Biasanya saudara, ikan akan berada dan meronda di sekitar kawasan itu sahaja. Teknik mengilat gewang turut dijadikan kaedah sampingan. Tapi yang tak bestnya, dah penat-penat baling, satu sambaran pun tak ada. Bob yang guna udang hidup dapat seekor ikan talang pandan. Tak fikir okey lah tu. Daripada tak dapat apa-apa, Mata talang tu kecil. Wah, ikan pertama. Ikan kucing. semalam kami gagal di muara. Hari ini, kami akan mencuba nasib di laut pula. Dari jeti ke lokasi memancing, kami mengambil masa selama setengah jam. Hari ini, kami akan memancing di Boya, tidak jauh dari pantai. Acara mula-mula mestilah sesi Apollo untuk mencari umpan hidup dan segar. Nampak macam mudah je nak cari ikan di sini. Ulu saja mata Apollo. Unjuk-unjuk sikit, dah ada ikan yang makan. Tengoklah tu. Iban dengan hasil tangkapannya. Ush, meriah sungguh. Sambil tu, Cik Din dan Bob cuba jigging menggunakan jig kecil seberat 30 dan 40 gram. Nak makan lagi? Aku nampak dia terbang kat atas. Tapi, tiada apa-apa hasil. Come on. Asrul pula poping. Katanya nak cari talang. Hasilnya pun sama macam jigging juga. Abuk pun tak ada. Ikan hidup yang diperolehi digunakan sebagai umpan. Kaedah menghanyut umpan tanpa pemberat dipraktikan untuk mencari talang. Dah ada sambaran dari ikan tu. Agak-agaknya ikan apa yang Cik Din tarik tu ya? Lain yang ditunggu, lain pula yang datang. Sekali ikan tu dah besar pula tu. Selepas senyap seketika,
sampai masanya umpan ikan hidup asrul pula yang ditarik ikan. Dari lompatan pertama ikan di permukaan air, sudah jelas yang ikan ni juga dari spesies yang sama yang diperolehi oleh Cik Din. Ikan yang bergerak dalam kumpulan kecil ni sangat gemar mengacau umpan. Tak kiralah sama ada ikan semula jadi mahupun umpan tipu. Ikan ni juga saudara memang kuat melawan. Saiznya hampir sama baya. Ikan ni juga terkenal kerana gemar melakukan lompatan akrobatik di permukaan air. Walaupun ia kurang bernilai di pasaran dan bukan ikan pilihan kaki pancing, tapi bagi penggemar keropok leko, ikan ni lah yang turut menjadi pilihan kerana isinya yang lembut. Kami rasa waktu berdetik sangat lambat. Kalau macam ni, apa lagi? Jom makan dululah. Oleh kerana teknik menghanyut umpan kurang berkesan menjerat ikan besar, kami memulakan teknik tundaan gewang. Ketika menunda gewang, kelajuan bot perlulah dikekalkan 2 ke 3 knot sejam. Kalau laju sangat pun, ini akan menyebabkan gewang tidak berenang dengan baik dan akan timbul. Dari boya hijau, bot dikemudi menghala ke arah rumah api yang berdekatan. Ketika melintasi rumah api inilah, gewang Bob disambar tetapi rabun. Apa yang kami tunggu akhirnya menjelma. Gewang Cik Din menerima satu sambaran yang kuat. Ini dia. Ikan yang kami tunggu dah menampakkan diri. Yahoo! Akhirnya Cik Din dapat ikan talang. Selepas berjemur panas dan mencuba pelbagai cara, ikan talang akhirnya menjadi model lensa kami. Lega rasanya. Oleh kerana cuaca yang kurang mengizinkan, kami terpaksa kembali ke jeti. Harap-harap esok bolehlah dapat tarang lagi.
Talang yang saya dapat tadi seberat 5 kilo dengan menggunakan teknik mengapung atau menghanyut umpan hidup di paras paruh kedalaman air. Sungguh teruja lah dengan tarikan talang yang hebat sehingga menyebabkan saya dalam keadaan kelang kabut. Hampir 20 minit saya terpaksa menerima asakan daripada talang. Perairan Bagan Lalang masih memberikan hasil yang menarik untuk kami. Lautnya masih kurang tercemar berbanding dengan sungai. Nyogas. Trip ini dianggap berjaya, walaupun keputusan memancing di maru sungai amat mengecewakan. Tapi inilah hakikat yang harus diterima oleh setiap pemancing. Walaupun air, cuaca dan musim berpihak kepada kita, namun unsur-unsur lain yang tidak dijangka seperti pencemaran semestinya tidak dapat dielakkan. Pastinya, peristiwa ini tiada berkesudahan. Apa yang akan berlaku kepada kehidupan marine di masa akan datang jika tiada tindakan yang diambil? Fikir-fikirkan. Semula. Bagi handsome sikit. Aduh, dia lepas. Apa ni? Pakcik! Apa saran dah?